Okey, hari ni kita akan sambung kuliah. Yang ni mungkin ada yang saya sambung balik. Cuma saya hendak, yang ni saya nak habiskan dan saya kena laju sikit sebab saya akan fokus pada soalan final nanti, ya. Sebab ada yang saya tak dapat bezakan mana yang masuk final atau tidak, ya. Tapi saya akan recover balik untuk saya akan ulang balik lah maksudnya. Nanti selepas saya dah ada hari esok kan, hari Isnin ataupun Selasa hari Selasa dan Rabu, gitulah jadual dia. Kita ada buat pertemuan dengan pensyarah yang membuat soalan. Okey. Nanti adalah yang soalan-soalan yang ni. Tapi untuk hari ni saya minta kerjasama. Untuk saya ajar tanpa orang kata dah ada jawapan lah. Biasa saya beri awak buat sama-sama kan. Tetapi nanti ujung kelas, setengah jam sebelum habis kelas tu, saya akan buat soalan dan kita buat sama-sama soalan tersebut. Kalau ada ketal graf, ya. Kalau tak ada, tak apa. Okey, yang awak boleh guna juga yang ruangan chat saya ada dua ni. Saya ada dua uh, nanti tugas awak ialah saya beri nota tu, beri nota dalam WhatsApp awak, dan awak betulkan mana-mana yang mungkin tertinggal ataupun terkurang. Cuma saya kata saya kena laju yang ni. Kalau tidak nanti kita tak habis untuk bab ni. Dan awak boleh masukkan dalam ruangan chat dia, ya. Risk aversion. Yang ni semua kita dah belajar bagaimana nak kira yang masuk dalam test tu kan. So yang ni saya akan ajar sikit tentang portfolio construction, risk and return. Maksudnya kita ada dua saham. Dua saham, iaitu dua saham portfolio ni. Ini portfolio. Saya dah ajar sikit kan, dua saham. Portfolio dalam HT dengan and Collection. Dua company yang nama dia ialah HT and Collections. Kita invest RM50,000. Dua saham lah, ya. So kita akan dapatkan expected return dengan standard deviation. Ni formula ni awak kena tulis sikit. Ni tulis sikit, boleh tak? Ni portfolio. Boleh, sir. Ini portfolio. Dan P maksudnya apa? P
portfolio. Maksudnya kita gabungkan dua company ni, weightage kalikan dengan expected return ni. Untuk dua-dua company ni kita ada apa? Ingat HT dengan collection. Yang ni kalau kata soalan dia saya tak ada soalan ni. Tak jumpa soalan dia. Jadi saya tapi soalan ni nanti yang last class nanti saya akan buat soalan final, okey. So kita tak pergi samalah. Yang ini ibarat dia macam W lah. Weightage dia kan 50,000 kan. Bagikan dengan 100,000, awak akan dapat apa? 0.5. Dua-dua sama. 0.5, 0.5 dan expected return dia ialah 17.4% dengan 1.7% dan awak just darabkan sahaja ya untuk weightage dengan return dia. Awak akan dapat untuk portfolio keseluruhan untuk kedua-dua company. Maksud kalau awak gabungkan, awak dapat 9.6. Kalau macam HT 17.4, collection 1.7%. Jadi dekat sini kalau kita gabungkan dua menjadi 9.6. Tapi awak kena ingat 17.4% ni kita tak tentu ni. Dapat ke 17, kita just jangka je kan. Sebab tu kita ada required rate of maksudnya portfolio ni. Yang saya sebut jangan macam AirAsia harga dia asal dalam yang sebelum pandemik ialah dalam RM3 menghampiri RM4, tapi sekarang dah menjadi 90%, 80% pun ya harga dia. Kita tak jangka bahawa AirAsia tu daripada yang memang orang kata jangkaan kita tinggi, tapi kita tahu akan berlaku rendah. Itu maksudnya ya. Walaupun kita jangka 17.4, tapi mungkin dia akan jatuh. Sebab itu kita pegang dua ni, kita akan dapat dia punya tu 9.6%. Yang ini ialah alternative method maksudnya ada kaedah yang kedua iaitu berdasarkan ekonomi pula ya. Ekonomi kita ada recession, below average, above average and boom Jadi kalau awak campur sini, awak akan dapat 1.0 ataupun 100%. Ini ibarat macam contoh cuaca 100% kan. Wah, cuaca kali ni ialah apa? Awak angka panas berapa persen? Hari ini awak rasa ada dua kemungkinan, panas dan hujan. Awak rasa panas berapa peratus? Contohnya 90% panas awak rasa. 10% tu mungkin hujan ya. Malam tadi sangat panas. Betul tak? Semalam panas tak? Semalam? Panas. Panas betul. Sejuk. Panas. Dapur yang sejuk tu bagus. Dia pahala banyak ya. Pahala banyak. Dia panas. Sir. Rumah saya hujan semalam. Dekat sini aircon. Saya sejuk aircon. Bilik saya aircon ya. Sekaya. Doa tu Doa okey. Panas maksudnya kita boleh jangka cuaca 90% dah panas hari ni atau ada yang sejuk, ada hujan kan. So ini kemungkinan dia dan awak just ni HT, ini ialah probability, ini ialah company collection, okey. Dan portfolio dia lah 3%, 6.4%, 10% dan sebagainya. So awak kena darabkan untuk portfolio, awak kena darabkan 0.1 darab 3. Ya. 0.2 darab 6.4 sinilah. 0.4 darabkan dengan 10. Probability kalikan dengan apa? Dengan portfolio So portfolio dia dah beri sini, awak just kalikan saja, okey. Dia sama formula ni ialah WI darabkan dengan KI, okey. Dan yang ini
Untuk CV portfolio ni, nanti saya akan beri soalan tau. Kan? Ada soalan yang lagi satu soalan untuk portfolio. So awak kalikan, ini sama juga ya. Macam kita guna formula yang awak buat test tu. Buat test, jadi tak awak buat tak? Dapat jawapan tak? Maksudnya pandai buat lah. Pandai buat ke tidak ya? Okay. Tak tahu betul ke tidak. Maksudnya yang ni formula dia. Okay. Dan portfolio awak akan dapat 0.34. Ini sama juga dia punya kalau menggunakan kotak tu awak boleh nampak so awak akan tolakkan dengan 9.6, semua tolakkan yang sama. Kena kuasa 2 dan sebagainya. Ini saya tinggalkan. Yang ni stand alone risk sama dengan ni, awak salin sikit. Market risk campur firm specific risk. Maksudnya risiko saham tersebut ialah kalau kita bersendirian ialah awak formula dia market risk tambah dengan firm specific risk. Okey. Ni market risk ialah portion of a security stand alone risk that cannot be eliminated. Dia tidak boleh dihapuskan through diversifications. Market risk ni maksudnya risiko secara keseluruhannya. Kalau contoh perang kan senang. Pandemik ada. Pandemik tak boleh sebab ada company yang okey macam apa? Macam Foodpanda, JNT Post dan wow apa tu? Shopee, semua untung tu. Kalau wow tu untung 10 juta. Dekat TV tu masa nak jual apa? Jual ada saya tengok caption daripada Pesyara Culinary dia beli apa tu yang mixer Dia tengok aku main best kat TV nampak real, tapi bila sampai tu dia kecil bendanya, semua dalam keadaan kecil. Mangkuk dia kecil, itu kecil jadi mudah patah, jadi tak tahulah kat TV tu kadang tahia ke tidak tadi menakutkan kalau yang ni. So kena hati-hatilah yang Shopee dan sebagainya. Okay. So market risk ni macam tu juga kalau perang semua akan bankrupt. So kalau banyak mana company pun, macam-macam company, awak tak boleh hapuskan risiko pasaran ini sebab semua pasaran jatuh Dan seterusnya, firm specific risk, portion of a security stand alone risk that can be eliminated through proper diversification. Contoh, kita ada, saya minta maaf, kita ada AirAsia dan satu lagi kita ada saham apa ni sekarang ni waktu pandemik ialah contohnya Shopee So pada waktu pandemik ni mungkin jatuh, tapi kita boleh, kalau kita ada dua company, kita boleh kita punya kerugian boleh ditampung oleh Shopee. Tetapi kalau awak hanya ambil Asia sahaja, awak punya kerugian memang total rugi. Contoh harga dulu awak invest 4 juta, RM4 kan. Sekarang ini nilai dia dah jadi hanya RM800,000. Maksudnya 3 juta awak rugi. Awak cuba bayangkan 3 juta awak rugi Nak dapat sejuta pun susah. Ataupun contoh paling senang, 400,000. Awak beli harga 400,000, sekarang dah jadi hanya 80,000. So yang lain sebanyak 320,000, rugi 320,000 dalam masa tak sampai setahun. Jadi kita naik ni agak sukar. Sekarang ni harga emas jatuh harga emas sangat jatuh. Semalam harga jatuh 1 gram jatuh RM4 1 gram, okey. RM5. So bagusnya sekarang ni awak belilah awak beli emas lah. Tapi kalau dia jatuh lagi, dia akan jatuh gini contohnya contohnya dia jatuh dan bila mana dia naik sikit awak beli masa ni tepat, tapi kita tak tahu bila dia naik
Nanti dia akan naik-naik lah. Tapi kita tak tahu jugalah pandemik ni ya. Saya tak dapat nak bayangkan lah. Tapi orang-orang kadang-kadang yang orang yang pandai menilik ni pun tak boleh ya. Tak tahu pandemik ni ya. If an investor choose to hold a one-stock portfolio exposed to more risk than a diversified investor, would be compensate for the risk they bear? No, standalone risk is not important to a well-diversified investor. So yang ni awak tinggalkan dulu. Yang ni pun penting. CAPM, Capital Asset Pricing Model. Model based upon concept that a stock required rate of return is equal to the ni formula is equal. So CAPM required return K ataupun K hat ni sama dengan apa? Risk free rate RFR campur risk premium that reflect the richness of the stock after diversification. Okay. Beta. Apa maksud beta? Beta, kalau ada beta sini, beta, ia mengukur kepada stock market risk and show a stock volatility relative to the market. Maksudnya, beta ni pengukur kepada risiko ya. Apa maksud risiko ni? Risiko ni awak tahu tak? Macam awak risiko terjatuh dalam parit. Risiko dilanggar oleh apa? Babi hutan. Itu adalah risiko-risiko yang awak kena tempuhi dalam kehidupan awak Tak boleh lari. Awak hati-hati macam mana pun, kalau nak kena juga ya. Macam awak jatuh tangga. Ada orang jatuh tangga tu lumpur tau. Jatuh tangga, ada rumah yang 2 tingkat tu. Jatuh tangga, dia jatuh tangga bukan keadaan kakinya ke hadapan, bukan. Dia ibarat jatuh ni macam Superman pula ya. Jatuh macam Superman. Kepala kat depan, bukan kaki kat depan ya. Itu yang menjadi dia jatuh and then kepala tu kena apa? Kena lantai dan terus bingung. Terus biul. Contohnya dan terus lumpuh. Itu risiko yang awak hadapi. Kalau company ni ada macam-macam risiko yang diukur melalui beta lah. Contoh saya nak tanyalah. Risiko menunggang ataupun menaiki kenderaan motosikal, kereta, bas, kereta api, kapal terbang. Ni tugas awak. Ini kita nak berseronok hari ni, petang-petang ni. Petang-petang ni paling risiko. Bukan. Paling risiko ni motor tak payahlah ya. Okey. Ini paling risiko semua. Jadi awak kena jawab. Ini kita bolehlah sebagai beta ni sama dengan contohnya paling risiko kira 1 hingga 5 So ni contohnya 5. 5 untuk motor. Kalau untuk yang paling risiko selepas motor ialah apa? Antara kereta, bas, kereta api dengan kapal terbang. Awak jawab dekat chat tu. Siapa yang jarang datang, kejap lambat datang, itu yang utama Macam Nur Razif ni selalu jawab. Arwin, Kaviras. Yang lain tu sila jawab. Soalannya, kenderaan yang paling berisiko selepas
Motor. Apa dia? Ada awak yang chat boleh tak? Type sikit, jangan malas sangat tangan awak ya. Awak tahu chat kat mana ya? Saya dah kereta basikal. Basikal mana ada? Mana ada saya sebut situ? Basikal. Saya tak sebut basikal, awak cakap basikal. Okey Beca. Kapal terbang. Kapal terbang. Kapal terbang boleh diterima. Kan? So antara so kalau basikal beca tu itu masuk dalam apa Lampung je kenal Kereta kuda pun ada Kereta kuda kalau dia tu awak tak kasih makan ke, awak tak usap-usap kepala dia marah tau Okey. Itulah indikasi ataupun indicate kepada risikonya. Contoh juga macam betapa risikonya kalau kita beli saham AirAsia sekarang ni, sebab kita tak tahu, tak nampaklah naik dia macam mana Walaupun dia kata dah mulalah apa semua, sebab hutang dia 60 bilion okey. Hutang AirAsia 60,000 juta. Oh, Masya Allah. Rugi dia yang quarters 3 bulan pertama ialah 100 lebih juta ya. Dulu 300 juta. Yang ini kita akan belajar nanti. Kita akan kira ni pun sama. Alhamdulillah ya. Kita dah bila beta sama dengan kosong, the security is just as risky as the average stock. So macam tadi kita punya susah kita punya risiko antara motor, basikal semua jangan motor semua memang risiko lah Orang gila, orang kata motor tu memang risiko. Memang kita tahu risiko Nak macam mana? Jangan marah lah jangan terlalu marah dengan saya Tapi itulah kaedahnya. Kalau awak naik motor ni, tak kita salah, orang salah. Kadang-kadang orang yang mabuk tu tersalah jalan, kita yang kena. Okey? Allahu Akbar. Betapa risikonya naik motor lah Kita kadang-kadang tak tahu juga. Kalau kita naik basikal kan pun sama juga. Itulah kalau beta sama kosong, maksudnya semua kemalangan ada risikonya. Macam contohnya kalau semua bisnes memang ada risiko. 1.0. Jadi jika beta ni lebih daripada 1.0, kita ada 1.0 sini ni beta sama dengan 1.0 ni, maksudnya dia punya kaki orang kata ni dia punya purata dia lah. Kalau lebih pada beta ni lebih daripada 1.0, the security is riskier than average. Senang lah. Dia lebih tinggi daripada ni. Nama pun 1.0 dia lebih, maksudnya dia lebih risiko. Kalau kurang daripada 0, kalau kat sini maksudnya dia risky than average. Less risky, kurang berisiko. Most stock have beta in range of 0.5. Biasanya beta lebih kurang 0.5 hingga 1.5. Kalau dikatakan beta ni alih-alih awak kira-kira beta jawapannya 575.3. Ini salah awak kira lah, maksudnya kalau bila kira macam mana sampai 500 pula ni Ini dah tentu mengukur pada awak salah lah. Biasanya beta ialah dalam lingkungan 0.5 hingga 1.5. Can the beta of security can be negative if the correlation between stock I and the market is negative? If the correlation negative, the regression line would be sloped downward and beta would be negative. Boleh beta boleh jadi negatif. Ini bukan beta. Ni beta punya, bukan beta yang cerita-cerita sultan lama
hamba beta tak suka dengan tuan hamba. Itu beta sultan tu ya. Beta nak makan Ini beta macam mana? beta kat sini ialah pengukur risiko lah. Pengukur risiko bagi saham tersebut. Risiko macam tadi kan awak main-main tadi risiko menaiki mana yang paling tinggi. Kesimpulan. Okey, senang je Cuba jawab siapa yang tanya tadi. Mana paling risiko? Naik motor ke naik kereta? Alright. Naik motor ke naik kereta? Paling risiko adalah naik motor. Maksudnya beta dia boleh mencapai kepada 1.5. Tu beta dia lah. Maksudnya beta yang paling tinggi 1.3 itu ialah risiko yang paling tinggi lah. Alright? Right. Kalau beta rendah, contohnya kalau awak apa? Yang paling risiko rendah ialah apa? Naik apa yang paling rendah? Sila jawab. Tadi paling tinggi, risiko kenderaan paling rendah apa? Cuba jawab dalam chat. Saya nak tengok. Call 0.87. No, awak tulis dekat chat. Risiko naik apa paling risiko rendah daripada kemalangan? Sama ada kereta, kapal selam. Kapal selam, kereta api, yes. Naik kereta api, bagus saya rindu naik kereta api Kereta mainan. Awak yang kereta mainan ni awak dah tak puas kereta mainan Kecil-kecil pau mak awak mainan sekarang dah besar pun pau lagi Alright. Maksudnya kereta api lah. Saya takutnya risiko kan. Bas lagi risiko. Bas. Siapa pernah naik bas? Bas ni risiko tau bas. Laju je ke main Sir, naik kereta terbang okey. Kereta terbang pula. Kapal terbang okey ke sir? Saya tak galakkan sekarang ni. Sebab apa? Dia dah lama kereta api pula. Kereta kapal terbang ni dah lama dia parking. Orang tak berjalan tau. Bila dah lama, dia mungkin ada rosak-rosak. Saya bukannya pakar, tapi saya dah baca. Dia rosak-rosak kan. Dah lama tak tu. Tak ada maintenance. Dah berkarat kan. Dia parking kat mana tak tahu. Kat gurun dia rasa kapal terbang tu. So, dia akan kan biasa baru-baru ni banyak yang berlaku kapal terbang apa terhempas kan. Tapi saya tak nak cakap lah dengan awak. Saya boleh cakap lah kan. Tapi kalau macam bas pun risiko. Kereta api okey Kereta api okey. InsyaAllah kereta api okey. Belum ada kes lagi kereta api di Malaysia. Belum ada kes naik kereta api. Ada dulu sekali tergelincir. Tapi tak ada yang kes meninggal lah. Tapi kalau kereta kapal terbang tak payahlah memang ada je. Physical security have higher return, so the rank order is okay. So kalau beta dia tinggi, tapi awak tengok ni. Risiko tinggi, ni risiko, tapi expected return dia tinggi. Okey lah. Jangan risiko tinggi, return pun rendah. Itu tak betul. Biasanya high risk will come out to high return. So risk and return. Tu. High risk, high return. Okay. Low risk, low return. Senang dalam kepala otak, boleh tak? Awak dengar cakap saya, dalam kepala otak awak ni, yang paling risiko rendah dalam pelaburan adalah kerajaan punya, ASB. Ini memang ada saja return dia. Paling kurang saya tengok 4% setahun. Ini namanya, sementara harga kerajaan ni memang kalau simpanan dalam kerajaan tu, dia punya beta adalah amat rendah. Risiko adalah amat rendah. Tetapi return pun rendah lah, 4%. Okey. Ada yang return tinggi. Macam Bitcoin. Bitcoin tinggi sangat 140,000.
harga dia. Tapi dah turun 20,000 sekali turun. Dia punya risiko paling teruk Sekali turun satu hari boleh RM20,000 harga dia. Okey. Masya-Allah. Tapi yang paling stable lah awak sikit emas emas. Awak beli emas pun dah turun sekarang tapi dia agak stable. Yang baru ni dekat mana tu? Dekat Kelantan Pahang ke mana? Pahang mendulang emas dapat 17 kilo. Saya kira-kira 17 kilo juta juga tau dapat 17 kilo kalikan 1 gram. Cuba awak 1 gram sekarang harga dia RM253. Kalau 17 kilo kalikan dengan 1000 gram. Berapa? 17,000 gram kan? Kalikan dengan ni lah. 17,000 kali 253 sama dengan kalkulator ni. Cepat. 17,000 kali 253 cepat. Awak kena kat ruangan cek tu boleh tak? Ruangan cek tu. Okey. Berapa? Cuba kira. Guna kalkulator, sorry. RM17,000 darabkan dengan gram harga dia sekarang 253 1 gram. 4 juta orang kampung tu dapat 4 juta. Kalau dia jual 17 kilo tu, dia akan dapat 4 juta ringgit. 4 juta ringgit, aduh macam mana lah awak nak dapat sampai tua tak dapat, okey. Harga emas dia steady, okey. Ni formula dia lagi. Boleh tak formula ni awak salin sekejap? Ni. Beri masa sikit 5 minit. Salin ni sekejap. Ni salin. SML ni K kita merujuk pada return, okey. Kalau dalam buku ada setengah buku dia kadang-kadang disebut sebagai K, kadang-kadang dia guna R Ada yang guna R tau, R. Saya tak nak kelirukan awak lah, tapi saya terpaksa lah. Saya tak pernah ajar ni ada dua-dua ni. Saya tak pernah ajar pelajar ada dua benda ni. Tapi saya terpaksa lah beritahu K ni sama dengan R. R sebab kenapa ada buku guna R dia sebab dia return. Okey. Kalau boleh saya buat dalam bahasa buku baru boleh Boleh RF ialah risk free return. Awak salin sekejap. Risk free return campur dengan yang ni, salin boleh tak? Market ni memang susah lah. Market risk premium. Ini stock beta. Ni. Yang ni. Market risk premium yang ni
Dua ni ialah market risk premium. KM tolak KRF. Okey. So KM ialah required rate of return. KRF ialah apa? Risk free return. Yang KM tolak KF ialah apa? Market risk premium. Awak tulis sikit Market risk premium sama dengan apa? KM tolak KRF. K ialah stand for K merujuk kepada return, okey. Risk free rate ni saya ingat yang ini macam ASB lah. Pulangan yang tiada risiko, okey. Pulangan kerajaan. Required rate of return yang ni on a portfolio. KM ni ialah kita ada portfolio, ada 3 saham kan, 4 saham, 2 saham, lebih pada 1. Untuk portfolio itu dia ada dia punya ni lah, required rate of return. Tapi kalau dia beritahu dalam soalan market risk premium, dia sama dengan ni, KM tolak KRF. Ini agak keliru sedikit. Okey. Mungkin saya hendak saya masukkan dalam WhatsApp lah ya, nota dalam buku teks ni. Tapi jangan terlalu keliru nanti. Dan kalau dia ada buku lain
buku lain dia ada menggunakan warna apa ni, dia guna formula ni RL, R ialah RL sama dengan risk apa, return RF tambah RM tolak RF darabkan dengan BL, B kecil, beta L. Beta ni kadang sama dengan B Market risk premium ni, market risk premium ni, ini disebut sebagai RPM, risk premium market. So awak boleh buat formula ni lah, ataupun formula yang atas tu yang saya masuk dalam WhatsApp ya. Saya balik kepada yang versi sikit, saya delete yang tak ada ni. Versi suci ya. Jadi kalau KRF sama 8%, KM sama dengan 15%, market risk premium RPM ialah KM tolak KRF 15 tolak 8%. Okey, yang ni dinamakan apa? Yang ni dinamakan market risk premium. Okey. Boleh tak awak salin sekejap? Boleh, Sir. Awak jangan risau sebab benda ni saya dah WhatsApp. Benda ni saya dah WhatsApp dan saya akan videokan. Tetapi awak kena salin. Sebabkan komputer pun, saya ajar komputer kan, komputer pun disalin juga. Read and retrieve. Okey. Bila awak read and write. Bila awak write, dia masuk tu dalam awak punya kepala awak
So yang ni awak kena hafal lah ya. Cuma yang ni saya ajar secara pemahaman saja. Kalau boleh awak take note kena put effort on these questions. Because of other questions is similar serupa dengan soalan-soalan tahun lepas. Tapi soalan yang bab ni ada satu soalan ya yang semua pelajar dalam semua di Malaysia ni lah sem lepas tak dapat buat. Okey. So kalau risk premium, market risk premium, market risk premium tadi ialah apa? KM tolakkan dengan KRF. Yang ini awak nak kira dia punya setiap satu ya. Setiap satu dia punya apa? Required rates of return. KHT sama dengan apa formula dia tadi? KRF tambah apa? KM tolak KRF kalikan dengan apa? Beta. Tapi kalau diberi KM tolak KRF, ini KM tolak KRF tadi ialah market risk premium. RPM. Ni sama dengan RPM, okey? RPM sama dengan apa? RPM sama dengan market risk premium iaitu apa? KM tolak KRF. Ini dikira satu-satu boleh tak? Ini untuk company pertama. Kalau tanya soalan ni saya insyaAllah lah ingatkan saya akan cuba buat soalan ni. Soalannya entah mana lah nanti saya akan buatkan soalan. Ada soalan tadi tu kan? Saya nak propose soalan lah. Ini untuk company HT, MUSR, T-Bill, Collection semua. Yang ni K. Ini untuk HT HT ialah 17.4. Dia punya HT ialah 17.1, KM ialah 15, 14.238 dan 1.1 1.9. Dan expected return ni expected return, okey. 17.4 tapi kalau dikira di sini ialah required rate return ni required, ni expected. K hat. Ni required. Kalau dibandingkan required kita jangka 17.4. Tapi required return ialah 17.1. Bila K hat lebih besar daripada K yang ni dinamakan under value. Maksudnya K kurang daripada K hat. Ya. K ataupun K kurang daripada K hat, ini maksudnya under, di bawah lah. Di bawah daripada yang kita jangka. Kalau dia sama fairly, kalau over maksudnya K ni K lebih besar pada K hat, ini over value. Yang ini ialah ini lebih over value. K lebih besar daripada K hat. Ni garisan SML awak kena ingat boleh tak? Awak ingat ini ialah graf KI return berkaitan dengan return. K ialah return. Yang ini ialah risk beta. Beta kat bawah paksi X Yang ini adalah paksi Y.
Kalau portfolio awak kena kalikan dengan beta masing-masing beta portfolio kita dah belajar sama dengan weightage kalikan dengan beta ataupun risiko bagi saham tersebut. Dan awak pun boleh guna formula apa? CAPM. Apa formula CAPM tadi? KP sama dengan KRF tambah KM tolak KRF kalikan dengan beta ni. Formula dia. Sama Jawapan dia awak akan dapat sama. Dan jika inflasi naik, SML akan meningkat. Garisan SML akan meningkat. Awak ingat ni ialah beta, ini return ya. Alhamdulillah kita dah habis. Alhamdulillah, terima kasih. Cuma saya nak beri soalan untuk SEM lepas yang menjadi orang kata menjadi apa? Paling susah lah soalan ni. Sebab tu awak kena sediakan peta graf. Ni soalannya. Boleh sekejap saya masa awak sekejap untuk saya WhatsApp dekat awak punya ni 10 markah kan ni. Tapi memang susah jugalah. Memang saya akui dia susah. Tak susah mana pun okay. Saya masukkan dalam WhatsApp. Kejap lagi awak kita rehat 5 minit itu. Kejap lagi saya akan beri soalannya. Dan kita cuba buatlah. Bila kita dah habis. Sebenarnya yang paling susah ni, tajuk ni yang paling susah. Yang lain senang sahaja. Senang sahaja. Okey. Ashraf yang ingatkan Ashraf Harudin dia hadir tapi lain tak berapa okey. Saya akan beri pada awaknya WhatsApp. Ini soalan final. Saya akan tunjukkan juga. Don't worry. Saya akan tunjukkan juga soalannya. Saya terpaksa tutup tadi presentation sebab nanti awak nampak pula saya jumpa WhatsApp. Nanti yalah, penerimaan orang berbeza kan. Okey. Dalam masa setengah jam insya-Allah kita boleh siap. Ada kertas graf tak? Ada, sir. Bagus. Dia tengah
Saya tengah presentkan. Delay sikit. Cuba awak buat soalan yang dalam WhatsApp tu, cuba sikit. Dengan formula yang awak dah belajar ni. Rasa memang tak boleh buat lah rasanya. Saya beri soalan, awak cuba buat dulu.